27 September lah. Belum habis lagi September kita kan, tinggal beberapa hari nak masuk ke bulan Oktober. Di hadapan saya ni ada satu laporan daripada Sarawak Edition lah. Laporan rasmi dia ataupun dia punya artikel rasmi dia. Terjadi lagi satu serangan buaya pada 27 September. So nanti kita akan kongsi dengan lebih detail lagi. Sebab sebelum ni pun saya dah kongsi dengan sahabat lah masa bila buaya ni paling aktif. Bukan bermakna di jam-jam lain tu buaya ni tidak berada di situ, tetapi buaya biasanya akan memburu pada waktu petang dan juga malam sehinggalah ke pagi esoknya. Dan untuk tengah hari tu mungkin agak sedikit, tetapi mereka paling aktif dan ketika itulah mereka mencari makanan, iaitu pada waktu pagi. Last dia pukul 7 ataupun pukul 8 pagi macam tu. Dan juga dia start memburu sehinggalah ke pagi esoknya, bermula daripada pukul 5.30 petang ataupun pukul 6 macam tu lah. Itu adalah waktu memburu buaya. Dan kalau kita baca artikel pada Sarawak Edition ni, mangsa diserang pada pukul 8.27 malam. Dan itu adalah waktu aktif buaya lah. Dan kalau kita lihat, kalau sahabat tengok saya memberi info pada sahabat ni, jam sekarang pukul 10 malam, dan saya akan post video ni di YouTube untuk keesokan harinya lah, ataupun pada waktu malam. Kebiasaannya pukul 8.30 ataupun pukul 9 saya akan post video ni lah. Jadi waktu-waktu malam macam ni, bermula daripada pukul 6 tu adalah waktu paling aktif bagi buaya lah. Waktu senja senang cerita. Dia akan aktif memburu pada keesokan harinya, iaitu pada waktu pagi. Jadi kalau boleh saya nasihatkan kepada sahabat, kalau jam-jam sebegitu kan, daripada senja bawalah ke pagi esoknya. Kalau boleh janganlah mandi jam pada waktu itulah. Dan kalau kita tengok mangsa yang diserang ni, relate semua masanya pada waktu petang kan, dalam pukul 4 lebih macam tu. Lepas tu pada waktu malam, waktu senja, waktu maghrib. Walau macam mana sekalipun, apa masa sekalipun, waktu memburu buaya ini, kalau kita tahu situ adalah tempat yang sering didatangi oleh reptilia ini, itu buaya, kalau boleh jangan mandi lah. Itu paling mudah sekali, paling simple, paling sempoi. Jangan mandi dekat situ. Begitu juga menjala. Sahabat-sahabat daripada Semenanjung, tengok sendiri. Itulah faktor-faktor mengapa terjadinya serangan buaya itu. Mandi, lepas tu menjala masuk dalam sungai, lepas tu mencari lokan dan sebagainya. Banyak lagi lah penyebab dia. Tapi asasnya, basicnya, kalau terjadi serangan buaya ni, senang cerita orang mendekati sungai lah, ataupun dia masuk dalam sungai itu. Disebabkan itu kita jarang terdengar serangan buaya di Semenanjung. Area Pahang ni, Rompin pernah berlaku satu serangan buaya juga. Lepas tu di Melaka 2 tahun lepas ke setahun lepas pernah berlaku juga serangan buaya, yang di mana populasi buaya ni memang mudah dijumpai. Contohnya di Pahang, Sungai Pahang, Sungai Kobat, Sungai Soi, apa semua kan. Tu Linggi, Sungai Linggi, yang orang buat training dulu, askar dulu buat training kan, berenang dekat situ, menyeberang ke seberang sana. Jadi sebelum nak menyeberang tu, geng-geng komando ni ataupun jurulatih ni akan baling bom dululah dekat kawasan tu. Barulah ni berenang pergi sebelah sana tu kan. Walaupun begitu, kita dah baling bom dekat sungai tersebut pun, tetap juga ada buaya timbul dekat kawasan tersebut, sebab dia dah terbiasa dengar bunyi granat tu lah. Dapat kita ni ada laporan daripada rasmi daripada Sarawak Edition lah. Dan laporannya tertulis, usaha seorang lelaki menerkam buaya, sepatutnya bukan menerkam lah, memeluk buaya bagi menyelamatkan adiknya daripada serangan reptilia itu di Sungai Semanok, Ladang Tatau Estate. Tatau ni dekat Bintulu lah. Dan kejadian ni berlaku pada 27 September. Dan abang mangsa gagal apabila mangsa terus dibawa ke dalam sungai. Dan kalau saya tengok gambar ni, tempat tu dia simple, dia bukan sungai yang besar pun, satu pondok. So dia abang dan adik ni mandi di sungai tersebut. Sungai dia biasa, tapi pun begitu, buaya boleh masuk ke kawasan longkang-longkang yang sesederhana itu. Dan kalau boleh lah, kalau kita tahu sungai di
tempat kita itu menghubungkan ke parit-parit yang besar ni, kalau boleh jangan mandi dekat situ, sebab kita pun tak tahu. Seperti mana yang saya telah maklum kepada sahabat tadi, buaya ni dia aktif daripada pukul 5 macam tu ataupun 4. Yang terbaru ni yang berlaku di Sungai Tenggelam, berlaku satu serangan buaya. Kejadian itu berlaku pada pukul 4 lebih macam tu. Kemudian seorang anak berumur 12 tahun itu diserang pada waktu pagi. Kalau boleh, kalau kawasan sungai ataupun parit-parit ni menghubungkan laluan tu ke sungai, kalau boleh jangan mandilah. Dan jangan berlaku lagi lah di hari-hari yang lain, dan di bulan-bulan yang lain, di tahun-tahun yang lain, di hari yang seterusnya. Jangan lagi mandi, sebab kita tahu saliran sungai tersebut ataupun sungai kecil itu, longkang yang besar itu bercantum dengan sungai di mana terdapatnya buaya di kawasan sungai tersebut ataupun merupakan habitat kepada reptilia inilah. Dan kita teruskan dengan kita punya laporan ni. Okey, Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak berkata mangsa Jeffrey Masing, anak Win berumur 21 tahun, dilaporkan hilang ketika mandi bersama abangnya sebelum disambar buaya. Berlaku pada pukul 8.27 malam, dan mangsa bersama abangnya mandi di anak sungai berdekatan Pondok Kebun sebelum dibaham buaya yang disaksikan oleh abangnya sendiri. Sehinggalah abang dia memeluk buaya itu untuk berharap supaya buaya itu melepaskan adiknya, tetapi gagal kerana buaya itu membawa adiknya terus tenggelam ke dalam sungai dan tidak ditemui. Pencarian dipecahkan kepada dua sektor lah, iaitu air dan darat, membabitkan kawasan sungai Serupai dan sungai Semanuk dengan radius pencarian sejauh 5 km dari muara sungai. Selain bomba, operasi turut disertai Polis Diraja Malaysia, PDRM Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan Sarawak Forestry Corporation SFC serta penduduk kampung lah. Jadi operasi yang bermula pada jam 9.24 pagi hari ini dan ditangguhkan pada jam 5 petang tadi atas nasihat polis, dan akan disambung semula pada Isnin. Ini adalah kongsi tetap juga orang menjala masuk sungai, lepas tu memancing di gigi air, kemudian mandi di sungai kan. Tu saya cakap orang Sarawak ni, kita ni bukan nak sentuh benda-benda yang sensitif apa semualah, tapi saya boleh kategorikan ataupun klasifikasikan kita punya sikap itu sebagai aktiviti membunuh diri lah, senang cerita. Seperti mana satu hutan di Okigahara ada tempat orang membunuh diri. Jadi Sarawak ni adalah tempat orang membunuh diri. Saya minta maaf, saya terkasar bahasa, tapi itulah yang sebenarnya yang terjadi, dan hakikatnya itulah yang terjadi sebenarnya. Dan banyaklah kempen-kempen yang dikongsikan oleh SFC sebenarnya, daripada Sarawak Forestry Corporation berkenaan tentang alert ataupun keselamatan ketika kita berada di habitat buaya ini. Kenapa terjadi perkara-perkara tersebut? Kerana sahabat-sahabat masih berfikir kalau kita tak mengganggu buaya, buaya tidak akan mengganggu kita. Sekian saja video saya setakat ini saja sahabat. Dan kepada yang menonton ataupun terpenonton video ni ataupun termenonton video saya ini, ambillah apa yang saya cakap ni, jadikan iktibar, kalau boleh berhati-hati. Okey sahabat, dah tak ada dah orang nak ajar kita dah. Mungkin orang yang tengok video ni adalah tak tahulah. Alright sahabat, itu saja.